Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. ASEAN amat bimbang dengan keganasan yang berterusan di Myanmar, khususnya serangan bersenjata ke atas konvoi kemanusiaan. Pemimpin ASEAN dalam kenyataan menggesa semua bentuk keganasan serta penggunaan kekerasan dihentikan segera bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk membolehkan penyampaian bantuan kemanusiaan yang selamat dan cepat, juga dialog nasional yang inklusif dapat diadakan. Selain itu, pemimpin ASEAN turut menyokong kenyataan yang dikeluarkan pada 8 Mei lepas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo selaku pengerusi ASEAN sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas konvoi Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan bagi pengurusan bencana ASEAN dan pasukan pemantau ASEAN di Myanmar baru-baru ini. Pemimpin ASEAN turut menyokong usaha Joko Widodo termasuk penglibatan berterusan beliau dengan semua pihak berkepentingan di Myanmar untuk menggalakkan kemajuan dalam pelaksanaan konsensus 5 perkara. 8 pemimpin ASEAN termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 untuk membincangkan beberapa isu kepentingan bersama badan serantau ini. Sidang kemuncak ASEAN ke-42 membuka tirainya secara rasmi di Labuan Bajo, Indonesia. Selaku pengerusi ASEAN, Presiden Indonesia Joko Widodo menggesa perpaduan ASEAN dan integrasi ekonomi bagi membolehkan badan serantau ini memainkan peranan lebih penting dalam membawa keamanan dan pembangunan serantau. Sidang kemuncak ini dijangka menghasilkan hala tuju untuk keahlian penuh Timor Leste. November lalu, ASEAN pada dasarnya bersetuju menerima Timor Leste sebagai anggotanya yang ke-11. Bertemakan ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia menyuarakan harapan badan serantau itu akan kekal sebagai pusat pertumbuhan serantau dan global. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail memberi jaminan kerajaan negeri tidak bercadang menaikkan kadar cukai tanah dalam tempoh 5 tahun walaupun menyasarkan peningkatan kutipan hasil setiap tahun. Jaminan itu dinyatakan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don Pahang. Beliau menjelaskan kerajaan negeri mempunyai pelbagai perancangan menambah kutipan hasil negeri, antaranya menerusi kutipan hasil yang berulang. Terdahulu, beliau memaklumkan kerajaan negeri mengutip hasil sebanyak RM1.288 bilion tahun lepas. Seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM15 juta bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri antara Jun dan Julai 2021. Datuk Seri Sim Chu Tiam, 53 tahun, didakwa meminta suapan wang berjumlah RM15 juta daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Bhd, Hep King Hong melalui Syed Abu Zafran Syed Ahmad. Tertuduh juga berdepan 3 lagi pertuduhan. Hakim Rozina Ayub membenarkan tertuduh diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan. Berserta syarat tambahan dikemukakan pendakwaan selain tertuduh turut disenarai hitam dari keluar negara kecuali dengan kebenaran mahkamah sehingga pelupusan kes. Mahkamah menetapkan 14 Jun untuk sebutan semula kes. Pihak pendakwaan telah menyerahkan laporan forensik perbualan menerusi aplikasi WhatsApp antara 2 ahli perniagaan dalam kes rasuah membabitkan pembinaan terowong dasar laut yang dihadapi bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh memberitahu Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi bahawa dokumen berkenaan telah diserahkan kepada pihak pembelaan pada 18 April lepas. Peguam Haijan Omar yang mewakili Guan Eng mengesahkan telah menerima dokumen tersebut. Perbicaraan bersambung 18 Julai ini. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.